Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Didoakan para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Dan Alhamdulillah kembali bersua kita. Saya Da'i Hadari. Seperti biasa, kalau dah saya yang membuka kalam pagi ni, saya bertugas sebagai moderator lah untuk Tanyalah Ustaz hari ini. InsyaAllah saya akan temankan anda para penonton sekalian sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Topik hari ini kita akan bawakan topik yang sangat istimewa berkaitan dengan hadis dan amalan, dan fokus pada hadis meminta jawatan. Dan anda juga mungkin bagi yang terlepas ataupun yang sedang menonton, anda boleh tonton siaran hari ini secara high definition dengan izin, ataupun secara definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah, saya dah sebut dah, iaitu topik kita hari ini tentang meminta jawatan. Macam saya dekat sini pun saya tak minta sebenarnya, tiba-tiba je Alhamdulillah dapat. Cuma je para penonton sekalian, untuk memberi perincian dan juga pencerahan tentang topik kita hari ini, kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Arifino bin Haji Johari, merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Islam Umum dan Bahasa di Universiti Politek Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Da'i sihat. Alhamdulillah Ustaz. Lama tak bersua Ustaz. Itulah Alhamdulillah. Cepat jumpa rezeki. Itulah Alhamdulillah. Cumanya Ustaz hari ni minta tak untuk berjumpa ni? Minta tu doa selalu Ustaz. Cuma jawatan tu tak berani minta. Betul. Baik Ustaz, hari ni topik yang istimewa, iaitu tentang meminta jawatan. Sebab kalau kita lihat di luar, ramai jugalah perbalahan, ada sedikit mungkin perbezaan pendapat menyebabkan ramai juga berpecah belah hanya kerana jika kita sebutkan iaitu sebagai jawatan. Cumanya hari ini pencerahan tentang apakah hukum di sebaliknya meminta jawatan itu sendiri. Jadi insya-Allah pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya para penonton sekalian, amat dialu-alukan untuk anda kongsikan perbincangan pada hari ini, terutamanya mungkin kepada sahabat handai anda semua, supaya sama-sama kita dapat ilmu. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, apakah hadis yang akan kita olahkan, yang akan kita bincangkan, dan mungkin ada pencerahan di sebaliknya? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada Da'i Hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Da'i Hadari dan semua yang setia bersama dengan program Tanyalah Ustaz. Subhanallah, hadis yang kita nak sama-sama kupas dan juga teroka berkaitan tentang meminta-minta jawatan. Minta dengan meminta-minta dua benda yang berbeza. Tunjuk dengan menunjuk-nunjuk dua perkara yang berbeza. Contohnya, dalam ibadah solat, Nabi dah tunjukkan dalam hadis bahawa ianya mesti ditunjuk. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu hendaklah solat sama macam kamu nengok aku solat. Artinya Nabi memang purposely, secara intentional menunjukkan ibadah solat itu, tapi bukan menunjuk-nunjuk, tunjuk untuk mengajar. Samalah juga dengan minta jawatan ini. Tiada kesalahan untuk minta jawatan. Kalau semua tak minta jawatan, letih. HR bagi setiap syarikat nak mencari siapa yang nak jadi moderator contohnya, ataupun yang menjadi penyampai dan sebagainya. Tetapi meminta-minta yang kita nak kongsikan ini, dia suatu yang sangat berbeza. Dengan izin kita ambil sepotong hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam. Rawi sahabinya adalah merupakan Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yakni kepada Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Permulaan hadis ini, subhanallah Da'i, dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama yang penuh. Ada ruang-ruang hadis lain bila Nabi berkomunikasi dengan sahabat, Nabi tidak menyebut nama penuh.
Nabi kata ya Abdullah, ya merujuk Muaz, kepada ya Muaz dan sebagainya, ya Ubay, menunjukkan kepada adanya di situ formality dan komunikasi yang tidak formal. Tapi dalam bab jawatan ni dia mesti formal. Permohonan, permintaan, hantar resume, hantar CV, maklumat dalam resume itu mesti disahkan betul, tidak menipu, tidak ada sebarang fraud dan sebagainya. So mesti formal. Lalu dalam bab jawatan dia kata ya Abdurrahman bin Samurah, macam penemu duga bagi tahu kita kan, wahai Hadari bin, saya lupa pula Hadari bin apa ini. Tapi nama penuhnya, kata Nabi SAW, la tas'alil imarah. Jangan kamu meminta-minta jawatan. Perkataan tas'al di sini bukan sekadar minta, tapi meminta-minta jawatan. Artinya yang pertama secara ringkas adalah minta jawatan itu ianya diharuskan. Malah dalam banyak keadaan kadang-kadang ia diperlukan. Hukumnya itu menjadi wajib kerana kita perlukan orang yang tepat dan juga cocok untuk satu-satu portfolio. Betul. Kalau tidak akan datang kepada kita CV, resume, masalah. Ya, sebab CV, resume itu tak, istilahnya tak power. Yang datang itu calon-calon yang berada di bawah qualification ataupun kelayakan. Jadi orang-orang yang punya kelayakan, yang mampu dan layak dan sesuai untuk jawatan itu dia kena minta. Tapi jangan sampai meminta-minta. Al-imarah, hadis ini panjang tapi kita buka sikit je dulu. Al-imarah dalam hadis ini berdasarkan pada takwil hadis oleh para ulama hadis, dia membawa makna kuasa. Artinya jangan meminta kuasa. Jangan meminta-minta kuasa. Kerana jawatan, pangkat, gelaran, ini semua dipanggil dalam bahasa Arab sebagai wilayah. Ataupun kalau orang punya itu disebut sebagai wali. Artinya orang yang pegang kuasa. Dia ada power. Dia nak empower atau tidak, itu atas dia. Tapi bila ada kuasa, jangan meminta-minta posesi dan juga posisi. So ini paling penting untuk kita buka agar semua orang nampak bahawa nanti kan langsung orang dengar kita sekejap dia kata aku tak nak minta jawatan dah. Siapa nak nanti kontak lah aku. Melalui WhatsApp ke Telegram ke dan sebagainya, tapi nak suruh aku minta tak ada. Taklah juga macam tu. Betul. Kita tak boleh bayang pula ya kalau tiba-tiba Tok Ketua Kampung dia salah faham pula. Dia letak jawatan lepas tengok tanyalah ustaz ni. Janganlah begitu. Cumanya ustaz mungkin di awal sebelum kita nak raikan soalan daripada para penonton kita. Baik. Tadi Ustaz ada tegaskan bagaimana sebenarnya hukumnya iaitu harus untuk mereka yang ada kelayakan untuk memegang portfolio yang mana dapat memudahcarakan ataupun memudahkan urusan dalam satu-satu urusan berkait dengan jawatan tersebut. Bagaimana pula yang dikatakan haram meminta-minta jawatan ni? Apakah ada satu lagi kategori yang begini tak boleh? Bagaimana Ustaz? Baik, subhanallah, soalan yang sangat baik. Kerana hadis yang sama juga disambung oleh Nabi SAW dengan menyatakan rasionalnya mengapa. Mengapa jangan minta-minta ini dulu. Dan dia boleh bawa kepada implikasi sama ada dia kena minta ataupun dia haram dan sebagainya. Apa Nabi kata? Fa'innaka, sesungguhnya kamu, in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu mengumpulkan seluruh kemampuan, kekuatan, kekanan, pengalaman yang ada pada kamu dan kamu gunakan itu untuk kamu melayakkan diri dapat jawatan itu tak mengapa. Tetapi kalau kamu berada di bawah aras kelayakan, itu bukan bidang kamu, dan kalau kamu minta itu, meminta-minta sampai ke peringkat yang orang bagi tapi sebenarnya kamu tak layak untuk itu pun. Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW, kalau kamu tak minta, maksud tak minta ni ada dua, literal dan lateral. Artinya, satu dia minta, secara formal memang dia minta mohon jawatan, tengok mana-mana jawatan kosong. Yang satu lagi adalah dia tak minta, artinya dia tak letakkan dirinya ke depan. Maksud letak diri ke depan ini adalah dia tidak memijak orang untuk naik ke atas. Ataupun dia menolak orang ke tepi, dia kuak kanan kiri untuk dia pergi ke depan. Menzalimi orang lain. Yang itu tidak dibenarkan. Kalau sekiranya itu berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan
lepas tangan dan tidak akan membantu. Tapi kalau kamu memang layak, kamu kompos, kamu mempunyai semua elemen yang diperlukan, maka kamu diberikan jawatan. Nabi kata kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau sekiranya kamu ini meminta dalam keadaan sampai macam yang Da'i sebut tadi, menzalimi orang, kamu berada di tempat yang bukan sepatutnya, kamu juga tidak akan dapat berlaku adil dengan tugasan dan jawatan yang kamu ada itu bila kamu pegang nanti. Masalah, Nabi ulang 2 kali perkataan masalah di sini, akan timbul isu, maka di situ boleh membawa kepada hukumnya berdosa. Meminta jawatan tersebut dengan cara macam-macam lah, dengan cara menggunakan talian, menggunakan fiber optik, menggunakan apa sajalah istilah-istilah yang diguna pakai. Kita risau ya Ustaz ya. Mungkin itu impak awal, tetapi perkara yang berangkai seterusnya berlaku, iaitu kesan itu pula akan melibatkan kepada pengurusan Ustaz ya. Termasuklah impak ataupun kesan kepada masyarakat itu sendiri, kepada negara itu sendiri. Baik Ustaz, Nur Ashikin di Facebook, beliau bertanya, soalan saya, bagaimana jika ada orang yang jenis suka membodik-bodik? Ni masalah juga. Membodik-bodik atau istilah kaki kipas. Tapi sekarang guna pendingin hawa ya. Istilah kaki kipas bos kerana inginkan jawatan yang lebih tinggi daripada rakan sekerja lain. Apabila dia menerima jawatan yang diinginkan itu, dia tidak amanah pula dengan kerjanya dan melakukan kerja itu dengan sambil lewa. Apakah hukum jika ada yang bersifat begini Ustaz? Dia rajin bila bos ada, bos tak ada, macam mana tu? Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada yang bertanya, soalan yang sangat baik. Saya in a way setuju dengan pandangan umum yang menyatakan benda ni wujud di mana-mana. Memang wujud. Sekecil-kecil syarikat atau organisasi, lagi besar periuk nasi itu, lagi besar keraknya. Istilah mengampu, bodik dan sebagainya, kita kena terima dia wujud. Sebab itu cara, langkah untuk menangani dan panduan serta pandu bimbing yang Nabi SAW beri, ianya banyak. Pertamanya adalah mekanisme bodik ni apa? Biasanya orang akan bodik dengan cara yang paling tradisional, dia puji, memuji. Tak ada orang bodik dengan cara marah. Betul. Kan? Apalah bos ni buat gini ni, saya bodik ni. Tak ada, tak jadi. Tak jadi begitu. Dia akan berikan macam ni, boceng gini, bocop tangan dan sebagainya kan. Tadi masa bos bucap, makcik kat belakang tu menangis-nangis. Anak dia minta dukung, dia tolak anak ke tepi, mata dia pandang bos tu, dia tak berkelip. Contohnya lah. Bos belum cakap apa lagi, saya dah setuju dah. Dah setuju dah. Kan? Apa-apa yang bos tak suka, memang saya pun tak suka. Masya Allah. Yang diminit dan tak diminit. Sebagai asas awal. Pertamanya dalam menyantuni soalan tadi, terdapat beberapa hadis berkaitan dengan isu ini. Antaranya. Cantik Ustaz. Bila sebut tentang ada hadis yang menegur tentang bodik ni, kejap lagi Ustaz. Boleh. Ramai pula makcik yang kata, kenapa tak bagi Ustaz cerita? Sabar dulu. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda sedang menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ketika ini. Kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih kerana atas sokongan dan juga tontonan anda semualah kami terus teguh berdiri di sini. Ini bukan bodik. Tidak. Tapi sebenarnya inilah hakikatnya. Alhamdulillah banyak yang kami bawakan topik-topik yang istimewa. Bahkan kami tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, berkongsi kefahaman dan pencerahan kepada semua. Dan Alhamdulillah hari ini para penonton sekalian, hadis dan amalan kita bicarakan tentang meminta-minta jawatan bersama dengan yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Irvino Johari, pensyarah kanan Pusat Pengajian Islam Umum dan Bahasa UPTM. Baik.
Ustaz, tadi ada teguran tentang bodik ni. Yeah. Ada hadis pesanan Nabi SAW. Ada. Dengan izin satu dua mungkin insya-Allah kita boleh Silakan. kongsikan. Yang pertamanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis sahih ini rawi sahabinya adalah Abi Musa. Yeah. An Abi Musa qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi bil midhah. Maknanya kata Abu Musa, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki sedang kau punya bodek, sedang memuji, sedang angkat lambung cukup tinggi Nabi punya. dengar. Nabi dengar seorang lelaki, ada dua lelaki, seorang ni sedang memuji, sedang membodek, sedang mengangkat betul-betul lah. Habis kau punya puji seorang lelaki yang lain, sehingga Nabi kata wa yutrihu al-midhah. Artinya dia puji itu pujian yang memang dia campak aja. Dia teba aja, dia labu aja dan sebagainya kan. Siapa tak suka dipuji? Ya. Itu pertama. Itulah. Fitrah manusia ini kalau dia waras akal fikiran, tak ada orang yang tak suka dipuji. Tak ada orang yang kita kata tak, saya kalau puji kan saya muntah tau, tak boleh lah. Kalau nak keji je lah, kutuk je lah saya. Tak, semua orang suka dipuji. Nak dihargai. Itu normal. Nak dihargai itu normal. Yeah. Tapi Islam ini dia ada had, ada batas dan sebagainya. Itu yang cantik. Baik, balik pada hadis ini. Bila dia dengar seorang lelaki macam tu, maka faqala Nabi SAW menyatakan bahawa ahlaktum, kamu telah melakukan kerosakan, kamu dah rosakkan dia. Au qata'tum dhahrar rajul, seolah-olah kamu ni potong bahagian belakang lelaki ini. Maksud belakang ni, kita kalau kekuatan posture badan kita panggil tulang belakang. Betul. Ya, yang menunjukkan bahawa tulang-tulang yang lain ni semua rawan, tetapi yang belakang ini tunjangnya. Jadi tunjang bagi kekuatan seseorang, baik lelaki ataupun wanita, itu himmahnya ataupun hemah dalam bahasa Melayunya dianggap sebagai belakang. Jadi bila kita potong belakang ini, artinya kalau dah belakang, tulang belakang tu rosak, dari sudut posturnya, cara berdirinya, bercakapnya, segala-galanya kiranya dah out. So, Nabi kata pujian yang berlebihan ataupun membodek ini, dia akan menyukarkan kamu dan akan merosakkan orang lain. Kenapa? Sebab orang membodek ini, dia nakkan satu kelebihan dan kejayaan untuk dia dalam keadaan yang dia tidak layak. Dalam masa yang sama, dia ada a very thin line, satu garisan yang kecil tapi jelas antara puji dengan bodek. Puji tidak salah, boleh untuk puji, ada syarat-syaratnya, tetapi kalau berlebihan, dia akan biasanya bawa menjadi bodek. Maka hukumnya di sini pertama, ianya berdosa kerana menyatakan sesuatu yang bukan sebenar. Istilahnya menipulah. Yang keduanya pula adalah berkemungkinan besar dia akan mengambil hak orang lain yang lebih patut dan padan dengan dia. Ketiga, dia bersifat asitru. Artinya dia menyembunyikan. Orang bodek ni kadang-kadang dia nak menyembunyikan sesuatu. Ada benda-benda yang kekurangan pada dia. Jadi untuk dia menutupi kekurangan dia, dia buka kekurangan orang lain. Jadi menunjukkan bahawa yang aku buat sikit je, tapi yang dia tu buat. Bos ni, saya dah bagi tahu 3-4 kali dah bos. Tapi dia itulah macam mana? Subhanallah. Sekali kita mula, sebenarnya dia akan menjadikan orang itu kreatif untuk memberikan bentuk-bentuk penipuan, perdaya yang lebih banyak lagi dalam mana-mana organisasi. Sangat bahaya. Adakah Ustaz, ini juga boleh menyebabkan satu masa nanti bos itu sendiri, dia sendiri tak mampu untuk tegur sebab dah kebiasaannya memuji-muji dan juga membodek? Ya, subhanallah, benar. Ya, manusia ini apa-apa sekalipun mempunyai kekananan dalam mana-mana bidang, dia ada had dan juga batasan. Apa akan jadi kalau orang tenggelam ataupun ketua tadi itu, bos tadi itu, dia tenggelam dengan pujian? Yang pertama, dia akan bersifat bias. Dia akan mula take sides. Dia hanya akan mendengar daripada satu sumber. Dia akan menidakkan walaupun benda itu betul. Maksudnya adalah justifikasi ini sudah tidak lagi dikira daripada sudut merit, tetapi daripada sudut apa nak buat. Takkan saya nak buat apa-apa kat dia. Dialah yang teman saya minum petang. Dialah yang tolong belikan saya kuih. Dialah yang tolong ini. Dialah yang menadah telinga dengar dan sebagainya.
maka ini amat-amat membahayakan kepada organisasi dan diri orang tu juga. Subhanallah. Itu yang kita tak nak, Ustaz. Allahu Akbar. Tak nak, tapi dia perkara yang memang sangat normal. Itulah yang kita risaukan sebenarnya. Baiklah Ustaz, mungkin kita nak bawakan juga soalan daripada sahabat kita yang lain, iaitu kalau kita boleh bawakan Intan Zurina Abdul Razak ni katanya, Ustaz, bagaimana pula bagi mereka yang mahu mencabar potensi diri sendiri? Ada orang yang dia cuba dan demi cubalah kan. Merasakan mereka mampu membawa perubahan yang positif kepada sesebuah organisasi, lantas menawarkan diri mereka dan meminta jawatan sebagai ketua. Dalam mesyuarat agung tahunan tu, dia bangun, saya rasa saya layak untuk jawatan ini. Bagaimana Ustaz? Ya. Dalam realiti umum, secara umum yang berlaku adalah ibu bapa ni, kita sebagai mak dan ayah ni, antara sebab kenapa orang tak berapa nak datang mesyuarat agung PIBG di sekolah ialah bila datang PIBG mesti kena lantik. Betul. Dia tak nak dilantik. Pengalaman saya sendiri, subhanallah, duduk belakang sekali tu, dalam keadaan menutup-nutup begitu pun kena lantik Ustaz juga. Erfido ada katanya. Jadinya kadang-kadang orang tak nak ke depan kerana dia tidak mahu memikul tanggungjawab. Dari satu sudut, kalau dia rasakan memang dia tak layak, itu bagus. Tetapi bagi orang yang mampu dan layak, maka bila dia diberikan tugasan dan portfolio, sebaiknya dia tidak tolak. Lalu dalam soalan tadi itu adalah apa caranya dia berpotensi, dia nak mencabar diri, dia nak angkat karier dan kerjaya dirinya itu ke arah peningkatan yang lebih baik. Satu daripada cara, platformnya adalah kena berjawatan. Kita tidak boleh menjadi selama-lamanya, istilah yang diguna pakai dengan izin, opinion leader. Artinya dia jadi ketua, dia jadi sumber rujukan, dia ditanya tentang ni tapi dia tidak ada jawatan. Tak ada jawatan. Apa-apa sekalipun, everything need to be in black and white. Dia kena mesti dijadikan dalam bentuk hitam putih, maka jawatan itu adalah satu daripada syarat untuk peningkatan diri. Diperlukan dan ianya dibenarkan, apatah lagi buat perubahan positif. Apa yang kita buat masa minta jawatan? Sudah tentu mana-mana syarikat, jabatan, agensi akan minta kita hantar apa? Hantar portfolio, sama ada dalam bentuk resume ataupun dalam bentuk CV. Tebal lagi CV lah. Dan ketika itulah orang akan istilahnya, dia akan jual diri dia lah. Dia tak akan cerita dalam resume dia tu, saya ni insan makhluk Allah yang kerdil, tidak punya apa-apa. Orang takkan panggil dia ke interview. Itu buat syair bila. Dia akan berikan walau sikit pun, istilahnya kalau adalah gambar, dalam gambar itu dengan mana-mana orang yang hebat, dia nampak hidung je pun dia akan tunjuk gambar tu. Anything that akan provide to him or her a credit, maka kita akan tunjukkan. Hukumnya begini, kalau ianya benda yang betul, memang kita buat. Mengambil kredit itu tidak ada isu. Macam kita katakan tadi, tunjuk dengan menunjuk-nunjuk lain. Minta jawatan dengan meminta-minta jawatan itu lain. Maka dari sudut hukumnya, dia dibenarkan dan diharuskan. Lagi-lagi kalau niatnya itu, dua tu, cabar potensi diri dan kedua bawa perubahan positif kepada organisasi, maka ianya dibenarkan sekiranya berkelayakan dan sudah tentu akan ada tapisan, akan ada penilaian dan sebagainya. Jadi kita nak biar orang-orang yang baik dan hebat ni ke depan. Biar dia ke depan. Kalau dia sentiasa berada di belakang, maka tak kena. Sekedar dalam solat, mana pahala yang paling tinggi? Saf depan ke ataupun saf yang sayup sana tu? Sudah tentulah yang berada di depan. Itulah. Itu teguran untuk diri saya, Ustaz. Oh, ya ke? Sebenarnya mesyuarat PIBG anak saya tak pergi sebelum ni. Jadi kena pergi lepas ni, insya-Allah. Baik, Ustaz. Okey, kalau saya tanyakan soalan dari sudut sejarah Islam, boleh? Boleh, sila insya-Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika nak menerima jawatan sebagai khalifah mengambil masa yang begitu lama untuk menerima jawatan tersebut. Soalan saya senang sahaja tapi mungkin sukar untuk dijawab. Mengapa begitu lama diambil masa? Subhanallah. Saya jawab beginilah Da'i. Yang pertama, kita dah letakkan satu garisan tadi antara puji dengan bodek. Artinya, bodek tidak dibenarkan, tetapi puji dengan cara memberi jawatan ataupun menunjukkan hebatnya kepribadian seseorang itu dibenarkan. Ada masanya, tidak dibenarkan pun ada ketika dan tempatnya. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang Da'i sebut, subhanallah, antara contoh yang Nabi membenarkan pujian, Nabi puji Umar. Betul.
antara yang Nabi SAW sebut tentang Umar ini, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, "Lau salaka Umar al-Khattab tariqan, la salaka syaitan tariqan akhar." Artinya kalau Umar al-Khattab ini dia dah pilih nak jalan dekat satu jalan ni, setan akan pilih tempat lain. Setan tak berani nak jalan dengan dia. Subhanallah. Dan satu lagi dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahawa lau ma tala'ati syams ala rajulin khairin min Umar. Nabi SAW puji Umar dengan menyatakan bahawa matahari itu tidak akan memancarkan sinarnya pada mana-mana lelaki yang lebih baik daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kalau kita sebagai manusia biasa, saya cakap pada da'i macam tu, da'i cakap pada saya macam tu, orang akan kata kita bodek. Orang akan kata kita ni nak lambung dan sebagainya. Tapi Nabi bagi tahu begitu, layak. Kerana kelayakan maka dibenarkan. Yang kita bagi kepada orang yang tak layak, dia buat satu, kita cerita 10. Betul. Dia buat 2, kita puji 5. Itu yang dipanggil sebagai bodek. Lantas mengapa Umar? Kita kena tengok 1, 2, 3. Transisi antara Umar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Umar. Dia ada 6 contohnya. Daripada calon-calon dan Umar ada. Umar Al-Khattab radhiyallahu an pula memilih ambil masa untuk memikirkan. Umar pergi kepada Uthman juga ada 6 orang. Betul. Dan akhirnya nanti bila tinggal kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tengok ya. Yang lain tu tanazul. Yang mereka itu Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, Talhah bin Ubaidillah, mereka menguzurkan diri. Tapi Uthman ibn Affan dan juga Ali bin Abi Talib juga semasa pelantikan Umar, mereka tidak lari daripada pencalonan. Artinya adalah mereka melihat satu daripada sudut, kalau tidak dia siapa lagi. Dan yang keduanya adalah meraihkan, ni yang sekarang orang gunakan sebagai recommendation ataupun referee. Cadangan dan CV itu. Kalau tak percaya dengan apa yang saya sebut dalam resume ini 2 orang referee saya yang akan nilaikan saya. Boleh kontak mereka, call telefon, email mereka dan mereka akan cerita tentang saya. So, ia merupakan satu benda yang sangat-sangat besar. Mengambil masa adalah suatu benda yang sangat baik. Kerana apa yang dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, pengajaran kepada kita, jangan buat keputusan masa tengah teruja sangat. Masa tengah tengah saya timur. Tak, jangan ketika itu ambil masa. Ataupun jangan buat keputusan ketika tengah berduka sangat, sedih. Suka hatilah awak buatlah. Saya tak nak fikir dah pasal dunia ni. Awak buatlah apa yang awak nak. Bagilah jawatan apa pun. Bagilah sebagainya. Dia akan menyusahkan. So, sebagai ummatan wasatan, umat pertengahan dan moderate ini, kita kena berada di tengah-tengah imbang antara dua tadi. Saya sebenarnya bila baca kisah tu Ustaz, saya rasa macam diri saya ni, ya Allah, siapalah kita, sedangkan Umar Al-Khattab begitu hebat, dimakamkan juga di sebelah Nabi SAW, berhampiran Nabi SAW, tetap mengambil masa untuk memikirkan tentang jawatan tersebut. Baiklah Ustaz, lagi dan lagi kita akan bincangkan, InsyaAllah. Cuma sebentar ini terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan Alhamdulillah semua terus kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tambahan pula ada yang menonton dari Nun, dari Jurong. Ada juga yang menonton dari Woodlands di Singapura. Bahkan ada yang menonton dari Bandar Seri Begawan di Brunei. Ada juga dari Batam dan Riau, Indonesia. Bahkan ada juga sahabat handai kita yang berada di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini, para penonton sekalian, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ervino Johari. Kita bawakan topik hadis dan amalan berkaitan dengan meminta-minta jawatan ni. Cumanya Ustaz, ada satu soalan daripada Cik Halila di Facebook, katanya, kalau meminta kerja dengan menggunakan kabel, ini bukan kabel internet ni Ustaz, ini kabel kerja ni, iaitu adik-beradik, rakan karib, ada orang dalam di tempat sesuatu tu, sedangkan pengalaman dan kelayakan tak ada langsung pun.
Padahal ramai lagi yang berkelayakan diabaikan. Beginilah berlaku dulu, kini dan sekarang. Ini betul-betul luahan hati ni. Mohon penjelasan. Silakan Ustaz. Terima kasih pada da'i, terima kasih pada yang bertanya soalan yang baik, subhanallah. Saya setuju dia merupakan suatu benda yang berlaku dan masyarakat masih lagi mencari-cari elemen terbaik untuk menangani isu yang sebegini. Walaupun dalam borang-borang permohonan kerja di mana-mana jabatan agensi, kadang-kadang kita nampak dalam borang tu ditulis adakah anda mempunyai sesiapa yang anda kenali di sini dan apa perhubungannya, waris ke dan sebagainya. Namun secara realiti it takes two to tango. Terjemahan secara literal adalah dia kalau tidak ada orang menjual, takkan ada orang membeli. Betul. Tidak ada angin kuat, masakan pokok itu bergoyang. Maksudnya adalah tidak hanya itu difokuskan pada orang yang memohon dan menggunakan talian hayat bantuan untuk memohon. Penerima, penilai, amanah dan integriti orang yang nak ambil bekerja itu juga penting. Kalaulah orang itu hebat dalam menilai dan memilih kepada merit, merit ni pula ada dua. Satu merit daripada sudut contohnya CGPA. Hebat, ambil yang 4 flat je, ambil yang 3 yang Dean's List dan sebagainya. Sahaja kan. Ini saya baca resume Da'i Hadari ni. Dulu masa belajar kan. Tetapi dalam masa yang sama, maksud kredit itu juga adalah daripada sudut kesesuaian. Dia hebat atas kertas, pengalaman gitu gini apa semua, tapi jawatan ni bukan sesuai untuk orang begini. Dia adalah orang yang jawatan ni untuk orang yang introvert, tapi dia ni extrovert. Maksudnya ada penilaian. Ada penilaian yang mesti kena diambil. Kenapa saya katakan begini? Sebab kesesuaian inilah kalau dibuat oleh mana-mana penilai, dia akan menjadikan orang ni bawa kabel apa sekalipun, dia bawa fiber optik yang tak nampak, kadang-kadang orang guna istilah wahyu turun daripada mana, dia tidak akan bergerak sebab tangan sebelah takkan dapat bunyi tepuk dia. Dia kena berdua. Jadi, bagaimana pula dengan situasi yang sebegini? Pertamanya, soalan itu kalaulah memang dia tidak berkelayakan. Artinya, layak tadi adalah layak merit, layak sesuai. Dia dua beza kan? Dua-dua ini tak kena, maka dia subhanallah telah melakukan kezaliman pada diri sendiri, nak pegang tanggungjawab benda yang dia tak boleh buat, dan yang keduanya dia telah mengambil hak orang lain. Tapi kita kena ingat, macam saya katakan tadi, bukan orang yang mohon saja, bukan yang menjadi kabelnya sahaja, tetapi orang yang mengambilnya dan juga yang membuat penilaian dan kelayakan, the one who endorse and validate, dia juga ada sahamnya. Dan sahamnya itu adalah juga saham yang tidak baik. Allahu Akbar. Integriti itu penting Ustaz. Benar. Saya setuju bila Da'i sebut. Dengan izin saya tambah sikit. Bila sebut integriti, surah Al-Qasas ayat 26 menjadi sandaran kita. Betul. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang daripada dua beradik perempuan, ya abatistajirhu, wahai ayahanda, ambil dia bekerja. Ini kabel ni. Ayahanda, ambil dia bekerja. Ayahanda dia siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa calonnya itu? Nabi Musa alaihissalam. Siapa kabelnya? Nabi Musa tak minta pun. Tapi yang kabelnya adalah anak kepada Nabi Syuaib. Anak sendiri itu, adik-beradik, kaum kerabat dan sebagainya. Kenapa? Ada sebab. Kalau guna kabel, guna perantaraan orang yang kenal, dibolehkan kalau dia layak. Sebab itu disebutkan tadi oleh dua beradik itu, inna khaira, sesungguhnya yang dia terbaik, manistajarta, orang yang kamu boleh ambil bekerja, al-qawiyyu al-aminu, orang yang ada sifat kuat dan orang yang ada sifat amanah, integriti, merujuk pada Nabi Musa. So boleh guna. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada tempat-tempat dan jawatan yang kalau kita tak kenal, if we don't know people who know people. Ya, betul. Kita tak kenal orang yang kenal orang lain, maka kadang-kadang potensi kita yang hebat tak dapat digilap dan ditunjukkan untuk maslahat masyarakat. Baik. So ada masa boleh, ada masa memang cannot lah. Betul, cannot go, kata orang. Betul Ustaz. Jadi para penonton sekalian, bukan sekadar nak ambil pekerja. Ya, kalau nak ambil jadi menantu pun kadang-kadang kabelnya tu anak dara kita. Faham yang mana faham, tak faham sudah. Kita nak sambung perbincangan kita Ustaz. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, saya nak bawakan hadis ini, mungkin pencerahannya daripada Al-Fadhil Ustaz. Daripada sabda Nabi SAW, mafhumnya
kamu semua akan sukakan kepada jawatan. Tetapi ia boleh menjadi penyesalan ketika hari akhirat kelak kerana pada permulaannya ni'mah. Namun pengakhirannya menjadi pengikat yang jahat. Al-Fatimah tu. Jadi hadis riwayat Bukhari ni menceritakan tentang dua keadaan yang mana permulaannya nikmat, hujungnya pengikat yang jahat. Kenapa dikatakan sebegitu rupa? Subhanallah. Terima kasih Dai. Soalan yang baik dan juga perkongsian hadis yang baik. Hadis ini rawi sahabinya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imara. Kamu memang meminta-minta nak sangat look forward, really have that kind of ambition and intention. Betul. Bercita-cita daripada darjah 1. Kalau cikgu suruh buat tajuk karangan cita-cita saya, memang itulah jawatan yang kita nak. Ya, cita-cita saya nak menjadi moderator Tanyalah Ustaz. Contoh saja. Kan? Disebut itu memang nak sangat. Itu ada pada diri manusia. Normal. Kerana itu mana-mana pelajar, mana-mana orang yang dah mula berkerjaya, kalau dia buat plan perancangan dia untuk 5-10 tahun akan datang, itu normal. Dan ia tidak salah. Kadang-kadang potensial majikan pun akan tanya pada kita, how would you see yourself in 5 years time? Contoh, baru nak mula minta kerja, dia dah tanya daripada kita, lagi 5 tahun kau rasa kau jadi apa? Subhanallah. Maka dia mengajak kita untuk mengatur susun secara berstrategi kita punya peningkatan karier dan profesionalisme diri. Kena ada perancangan. Kena ada perancangan. Sebab itu Nabi kata, tahrisuna 'alal imara. In order for us untuk execute, kena ada posisi, kena ada satu jawatan dengan nama gelaran. Dia jadi platform. Dia bukan di tangan. Dia hanya di tangan tapi bukan di hati. So dia jadi tools tapi bukan jadi means untuk melakukan segala-galanya. Tapi Nabi sambung lagi. Wa satakunun nadamatan yaumal qiyamah. Macam yang Da'i sebut, pada hari akhirat nanti, kalau orang ini hanya pegang kepada cita-cita besar, nak jadi jawatan besar, nak gaji besar semata-mata, tapi tanpa usaha, maka dia akan mendapat penyesalan pada hari akhirat. Di dunia, dia akan dikunjungi tidak putus-putus dengan fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Yang keduanya di hari akhirat, malangnya adalah Nabi berikan peringatan besar ni, sebab hari akhirat dia dah tak ada, there's no turning back. Betul. Dah tak boleh nak pusing balik semula dah. Dia adalah tempat di mana segala verdik keputusan dibuat dan dah tak ada nak rayu-rayu lagi dah. Maka penyesalan diberikan, wal'iyadzubillah. Kita tak nak jawatan kita ini, yang posisi yang kita sedang ataupun telah dan akan minta ini, menjadi satu fitnah pula kepada kita dan penyesalan di hari akhirat. Kadang-kadang kita mohon satu kerja tak dapat. Betul. Yakinlah bahawa Allah sayang kita. Allah nak tunjukkan pada kita, this is not for you. Allah has a better plan for you. Allah ada plan perancangan yang lebih baik, kerana itu engkau tak dapat. Kadang-kadang kita buat, aku dah buat resume dah, referee pun yang bagus. Cantik dah. Semua qualification tu nak tinggi 5 kaki, sifat tahan maki, semua dah ada dah. Aku dah layak untuk dapat kerja. Tapi tak dapat juga, ada sebab. Kerana Allah nak bagi kita yang lebih baik, dan mungkin kerana Allah lebih tahu yang itu tak sesuai dengan kita. So supaya tak menyesal, maka ambil yang itu dulu. Itulah disebutkan sebagai ada hikmah di sebalik itu. Subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Ustaz Ziatul Siddiq pula bertanya, bagaimana pula sekiranya individu bersikap menjatuhkan orang lain hanya untuk menampakkan diri berdedikasi? Dia je betul, orang je salah, ya. Agar untuk mendapatkan jawatan yang lebih tinggi, apakah dibolehkan sekiranya seseorang itu bekerja sangat berdedikasi namun bersikap menjatuhkan orang lain? Macam mana tu Ustaz? Subhanallah. Terima kasih Da'i, dan juga pada yang bertanya soalan yang sangat baik. Dalam apa ruang sekalipun, ini prinsip asas kita pegang, ya. Dalam apa ruang sekalipun, tanggungjawab yang ditugaskan pada setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya adalah himayatu muru'atil insan. Artinya menjaga, memelihara muru'ah, bahasa Arab maruah dalam bahasa Melayu, insan, manusia. Memelihara maruah manusia ini maksudnya adalah apa yang betul,
Tak. Kalau sekiranya perkara itu dibuat oleh si A ke si B ke si C ke, dia buat satu kesalahan, maka kesalahan itu tidak sebolehnya tidak mesti dijaja ataupun dimaklumkan pada semua orang. Wahai penduduk kampung Tualang, dia ni telah buat ni semalam dan sebagainya. Ada masa-masanya didiamkan dan hanya kita guna counter ataupun kita bersembang, kita menasihati one to one. Tapi ada bentuk-bentuk jenayah dan kejahatan yang memang kena share pada orang lain supaya orang lain tidak kena yang sama. Seperti scammer ke, hacking ke dan sebagainya. Menunjukkan bahawa menjatuhkan maruah manusia ini hukumnya itu berdosa besar. Dan menjatuhkan maruah manusia dengan tujuan yang tidak baik ataupun dengan fitnah yang tidak kena pada hakikat dan juga kebenaran yang sebenar, ia juga melipat kali gandakan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu kalau kita nak naik, semua orang nak naik lah. Senang cerita, come on. Kalau dia pegang jawatan ni, dulu dia sebagai penolong pengarah, dia mesti nak jadi penolong pengarah kanan. Lepas penolong pengarah kanan, mestilah dia rasa untuk jadi ketua penolong pengarah. Daripada ketua penolong pengarah, mestilah nak rasa jadi ketua penolong pengarah kanan. Mana ada orang nak kiri? Semua orang nak kanan. Tapi itu dibenarkan, tapi biarlah naik itu atas kredibiliti sendiri dan pengalaman. Dan pengalaman diri sendiri, bukan kerana kekurangan yang ada pada orang lain. Dan bos-bos juga, jangan hanya tengok kekurangan. Sebab kalau tengok kekurangan, semua orang ada. Semua orang ada. Itulah. Allah. Moderator ni pun banyak kekurangannya. Allah Akbar. Baiklah Ustaz, kejap je lagi saya nak tanyakan tentang pendapatan pula. Boleh Ustaz ya? InsyaAllah sebentar saja lagi. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam banyak-banyak nikmat para penonton sekalian, seringkali kita terlupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat apa sahaja yang ada depan mata kita. Menonton Tanyalah Ustaz ni pun nikmat yang mana kita dapat ilmu. Dan hari ini para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat perincian dan juga pencerahan berkaitan dengan hadis dan amalan, yang mana kita fokuskan perbincangan kita tentang meminta-minta jawatan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ervino Johari. Baik Ustaz. Ya. Ini kisah benar dan ia pernah ditanyakan kepada saya dulu, sehingga saya pun tergamam nak menjawab tu. Jadi mungkin di sinilah jawapannya. Tapi kalau saya tergamam pun tak salah lah kan? Sebab Da'i pun pernah tergamam juga. Lainlah Ustaz panel. Okey Ustaz, katakanlah saya pernah menjatuhkan orang lain. Ini saya bahasakan diri saya lah. Saya pernah menjatuhkan orang lain dan saya pernah menzalimi orang lain, serta saya pernah membodek-bodek untuk mendapatkan jawatan. Jadi pendapatan saya tiap-tiap bulan ni yang saya terima ni adalah pendapatan yang hasil daripada perbuatan menzalimi orang dan membodek orang. Kemudian saya bertaubat. Saya rasa penyesalan itu. Adakah saya wajar meletakkan jawatan dan memberikan jawatan itu kepada orang yang lebih layak, ataupun meneruskan dengan cara bertaubat? Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih kepada Da'i. Soalan yang power, hebat. Subhanallah. Yang pertamanya adalah Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam khata'. Setiap anak Adam, tak kira siapa, dia pernah dan mungkin akan terus buat kesilapan dan kesalahan. Tapi Da'i dah sebut tadi tu, langkah seterusnya apa yang dibuat, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik manusia, sebab semua orang pernah buat salah, sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat. Dia kembali kepada Allah. Artinya taubat ini, pertama dia menyesal. Kedua, kalau diberikan peluang untuk dia buat balik semula, dia tak nak buat. Ketiga, dia berazam untuk meninggalkan, dia bencilah pada benda yang itu. Dia tidaklah sampai ke peringkat dia kena nak letak jawatan, letak saya dulu begini-begini dan sebagainya, pulangkan semula. Inilah hasil 100,000, 200,000 yang saya kumpul gaji dulu. Tidak. Yang terbaiknya pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan jawatan.
dengan cara bagaimana sekalipun, dia adalah merupakan satu apresiasi. Dia merupakan satu penghargaan. Diajak, dijemput, diundang, dipanggil ke satu-satu majlis, program dan sebagainya. Kita kena anggap itu sebagai penghargaan yang kita kena berikan yang terbaik kita boleh berikan. Betul. Orang puji kita, orang berikan kredit kepada kita. Now, how do we react? Apa reaksi dan respon kita, itu yang paling penting. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mengamalkan ini. Nabi tahu sahabat tidak sunyi daripada salah dan silap. Ramai sahabat dilantik jadi kutab, jadi sekretaris, menulis wahyu Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang Nabi puji bagi gelaran Amin Al-Ummah, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sahabat yang Nabi lantik dia menjadi setiausaha sulit. Dia seorang je tahu nama senarai orang-orang munafik di Madinah, iaitu Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. So ada Nabi bagi portfolio dan sebagainya. Tapi Nabi pesan dan sahabat amalkan, bila orang puji kita, bila kita dapat kerja, mungkin cara dapat itu asalnya dengan cara yang tidak sebenar. It's not how we begin, tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita mengakhirkan itu. Lalu bila terima kebaikan, dapat laba, dapat pendapatan yang kita dapat gaji, apa yang sahabat bawa? Sahabat menitipkan dan juga mengamalkan doa yang Nabi SAW ajarkan pada mereka. Apa dia? Sahabat menyatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau berikan apa-apa kerosakan pada aku dengan apa-apa yang mereka kata. Artinya, ya Allah, mereka bagi aku jawatan, mereka bagi aku pangkat dan juga posisi. Dengan posisi ini aku dulu pernah ambil hak orang lain. Aku mungkin tidak layak, tapi itu dululah. Tapi sekarang ini, ya Allah, janganlah pujian mereka itu merosakkan aku. Wala, dan juga Nabi SAW ajar pada sahabat, waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosaku pada benda-benda yang orang lain semua ni dekat syarikat aku, organisasi aku ni, diorang tak tahu sebenarnya pasal aku ni. Mereka tak tahu kelemahan aku, mereka nampak mungkin yang ni lebih, tapi kekurangan aku mereka tak nampak. Ampunkan aku, ya Allah. Tapi tidaklah pula Nabi suruh bagi tahu ataupun declare dan ceritakan pada orang. Tak. Tapi ampunkan aku, ya Allah, ada benda sebenarnya yang diorang tak tahu pasal aku ni. Kita ni baik bukan sebab kita baik, tapi Allah tutup keaiban kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Maksudnya orang dah bagi kebaikan, bagi jawatan pada kita. Orang bagi pujian. Ya Allah, dengan apa yang aku dapat ni, aku memang tak baik dulu ni, ya Allah. Tapi dengan apa yang aku dapat ni, ya Allah, jadikanlah aku dapat buktikan yang aku memang layak kerana dapat jawatan ni. Maksudnya aku kita boleh buat benda yang baik. Ya, kita bertukar dan berazam untuk jadi lebih baik. Maka itu yang sepatutnya ada. Bukan menyesali dulu saya begini, begitu, begini dan sebagainya. Tidak. Tidaklah pula sampai disyaratkan kita kena buat sidang media menyatakan tak, dulu saya begini-begini, saya memang tak layak, saya jatuhkan tu jatuh tersebut je kat situ, tergolek dok contohnya kita kata pasal saya lah. Tidak. Ada benda-benda yang bersifat kita punya dosa dengan Allah ni, biar kita dengan Allah saja. Betul. Kita tidak berbangga dengan dosa kita, jangan declare. Tapi dalam bab-bab ibadah ada benda yang memang kita kena tunjuk. Betul. Bukan nak kata kita hebat, tapi jadi dakwah pada orang lain. Itu yang kita perlu faham, Ustaz, ya. Okey, Ustaz, mungkin kita nak bawakan juga perbincangan berkaitan dengan mereka yang sedang memegang jawatan, iaitu bagaimana sikap sebenarnya sebagai seorang yang memegang jawatan dengan manusia sekelilingnya. Mungkin ada mereka yang pegang jawatan pertama sebagai seorang yang berada di bahagian manager, iaitu pengurus. Di bawahnya ada penolong pengurus dan sebagainya. Jadi macam mana sepatutnya akhlaknya? Adakah mereka perlu mengutamakan akhlak dan juga integriti berpaksikan syariah, Ustaz? Baik. Terima kasih pada Da'i. Saya teringat sebagai respon pada soalan Da'i yang hebat tadi ini. Yang pertamanya adalah, teringat saya tulisan seorang ulama Melayu abad yang ke-17 dan 18. Iaitu namanya Raja Ali Haji. Bila beliau menulis kitabnya banyaklah, Thamarat Al-Muhimmah, Bustanul Katibin dan sebagainya. Antara yang dia belajar daripada ayahandanya dan apa yang dia tulis dalam dirinya itu, dan ada sebahagiannya juga menjadi rujukan
para ulama silam dan umara silam sehingga terhasilnya undang-undang tubuh kerajaan negeri di Malaysia, iaitu perlembagaan. Antara syaratnya disebutkan di situ adalah syarat untuk menjadikan mana-mana penjawat awam naik pangkat, mestilah, ni cadangan ulama, nak naik pangkat, biarlah pangkat itu naik seiring dengan naiknya akhlaknya. Masya. Yang dai sebut. Bukan kerana senioriti dia dah berkhidmat 20 tahun, 30 tahun, 31 tahun, 3 bulan dan sebagainya. Bukan tentang masa. Itu penting kerana dia menjana pengalaman, tapi itu bukanlah kriteria yang paling atas. Faham. Boleh diletakkan sebagai kriteria, tapi yang paling atas adalah kenaikan pangkat biarlah naik sama dengan akhlak. Kalau lagi dia naik, lagi dibantai orang, lagi laser mulutnya, lagi senang-senang dicampak fail, lagi senang-senang diridicule orang, maka apa nilainya? Kerana itu, akhlak ini sentiasa mendasari apa yang kita lakukan. Sudah tentu, dalam kita bertindak, macam saya katakan, betul, kita sebagai manusia, ada benda yang kita lebih, ada benda yang kita kurang. Ada orang, dia adalah orang yang idea. Dia orang idea. Tapi ada orang yang dia orang kerja. Aku tak boleh nak fikir, tapi kau suruh apa buat, aku buat. Yang ini, aku boleh fikir, aku nampak gini, tapi kalau kau suruh aku buat, aku tak pandai lah nak buat. Berbagai idea. So, kesemuanya ini merujuk kepada kesesuaian dan kelayakan. Sebab itu bila orang nak ambil kerja, dia dua benda. Satu, jangan tengok pada kelayakan atas kertas saja, tapi lihat juga pada kesesuaiannya sendiri. Itu penting. Bukan dilihat pada kelulusan semata-mata. Ya, akhlak orang yang mengambil bekerja dan akhlak orang yang akan diambil bekerja. Kan. Waktu tu dinilai bagaimana menjawab soalan, kan? Dinilai bagaimana cara duduk, berkata-kata. Setuju, Ustaz. betul. Okey Ustaz, ada orang dia berpandangan nak meminta-minta jawatan. Tetapi ada manusia yang perspektif berbeza Ustaz. Tapi dia memandang apa yang di awalnya iaitu tak naklah jawatan, nanti macam mana nanti aku nak jawab. Inilah soalan daripada Faizal Ahmad. Katanya, bagaimana pula seseorang yang diberi tawaran jawatan tetapi beliau menolaknya kerana sedar akan kekurangan diri dan takut akan dihisap di akhirat kelak. Orang kata awak layak Pak Mail jadi ketua kampung. Tak nak, takut neraka katanya. Kerana pernah terdengar hadis daripada Rasulullah SAW yang menyatakan walaupun sebatang jarum seorang pemimpin akan disoal di akhirat tentang amanah. Macam mana tu Ustaz? Subhanallah. Terima kasih Da'i, terima kasih pada yang bertanya soalan yang baik. Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga pernah menyatakan walaupun seekor kambing yang terlepas lari daripada kumpulan asalnya, pun kalau dia masa itu jadi khalifah, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menerima, ditawarkan jawatan dan menolak jawatan dia bukan perkara baru. Dia telah pun berlaku lama dulu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga zaman dia antara pembaharuan yang dia buat adalah dengan melantik governor-governor, dan ini diperkasakan di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an sesuai dengan semakin meluasnya tanah jajahan dan pemilikan umat Islam. Bila dilantik, contohnya bukan sekali dua peristiwa dia nak lantik governor paling tinggi, contohnya Sa'id bin Amir radhiyallahu an, seorang yang sangat tenang, kompos, well spoken, tidak berhias-hias. Pakaian tu kalau pakai orang tak akan kata dia ni pemimpin lah. Dia orang biasa-biasa. Puas dia menolak. Sekali khalifah tawarkan, dia tolak. Kali kedua tolak. Orang kalau dia bagi tu patutnya ambil je lah kan. Tak, dia tolak. Tapi tengok apa jawapan Umar. Menunjukkan bahawa kalau dialah the right person, dia orang yang terbaik untuk jawatan itu, yang menawarkan boleh untuk insist, yang menawarkan jawatan tu dia boleh untuk in a way paksa secara positif untuk orang tu terima. Umar kata apa? Takkan kau nak biarkan aku seorang-seorang menghadap Allah dan menjawab soalan nanti di hari akhirat. Artinya kenalah bantu. Pemimpin yang hebat bila ada pembantu yang hebat. Kalau betul kita tak mampu, dan ia tolak. Tapi menolak itu kalau orang benar-benar menawarkan dengan ikhlas dan kita boleh buat, maka Islam menganjurkan agar diambil dan diberikan pada orang yang memang layak. Betul, betul. Mungkin ada yang mencadangkan itu, mereka nampak apa yang kelebihan ada pada diri kita. InsyaAllah. Baiklah. Mungkin kita tak nampak. Betul. Itu yang penting itu. Baiklah Ustaz, insyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi perbincangan kita. Cumanya para penonton sekalian, kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. Jadi hampa semua jangan pergi mana-mana. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah para penonton sekalian, terima kasih kerana terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz. Hari ini perbincangan kita berkaitan dengan hadis dan amalan yang mana kita fokuskan kepada meminta jawatan. Yang mana anda juga boleh menonton siaran pada hari ini secara definisi tinggi ataupun bahasa orang Teluk Intan sebut high definition. Amboi di www.tonton.com.my. Dan masih lagi kita bersama dengan pensyarah kanan Pusat Pengajian Islam Umum dan Bahasa UPTM Dr. Haji Muhammad Arifino bin Haji Johari. Baik, Ustaz, saya suka mengenengahkan ataupun kita fokuskan juga kepada topik kita berkaitan dengan akhlak, iaitu apabila seseorang itu mahu sesuatu jawatan, terutamanya mungkin yang menonton ni ada anak-anak muda yang nak memohon jawatan, nak interview. Akhlak, adab dan kepribadian itu adakah perlu diwujudkan sebelum ditemuduga ataupun ketika dah dapat jawatan kita buat-buat ada akhlak dan peribadi yang mulia? Subhanallah. Soalan da'i pada hari ini memang merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Macam saya rasa saya berada dalam sesi temuduga. Harap-harap dapatlah kerja ni. Yalah, gurau-gurau sikit. Tapi soalan yang sangat baik. Yang pertamanya adalah, apabila kita ditemuduga, sudah tentu kita punya perawakan, penampilan, keterampilan kita berbeza dengan kita di rumah. Betul. Kat rumah duduk kita kaki lunjur buka macam tu saja, tapi dengan orang kita duduk begini, tangannya kena begini, pandang dan sebagainya. Ia mungkin bukan sesuatu yang kita buat setiap hari. Eye contact, facial expression, body gesture, posture, betul, dia bukan harian yang kita buat. Tetapi kalau dalam ianya diperlukan dalam satu tempat, maka ianya dibenarkan. Tidaklah boleh terus kita kata tak, yang ni hipokrit ni, yang ini luar lain, belakang lain dan sebagainya. Tak. Tapi dia menunjukkan ihtiram, kita punya penghormatan kepada orang yang berada di hadapan. Yang menemuduga kita. Bukan sedikit di dalam Al-Quran diulangkan tentang bagaimana kita perlu untuk berhadapan dengan orang. Contohnya antara pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kamu mungkin ada masa-masa kamu mempunyai sifat ego, alter, sombong, tak nak bercakap dengan orang dan sebagainya. Tapi bila dalam interview, bila berhada dengan orang, jangan angkat kamu punya tulang pipi ini. Maksudnya jangan nyombong gitu juga. Kalau kat rumah kita jenis orang yang very quiet, tanya 10 apa khabar, gini dah makan anak? Jawab gitu je. Jenis orang yang berat mulut tak nak bercakap. Masa interview kalau buat begitu, mana maunya. Maka kita kena ubahlah cara. Kita jarang pakai tie. Rasa tercekik rasanya kalau pakai tali leher. Tapi kalau dah diperlukan untuk begitu, begitulah. So tak salah. Tapi yang pentingnya adab selepas itu sebagai benchmark pemula langkah untuk mendapatkan pekerjaan. Bila dapat, maka kita kena buktikanlah apa yang kita tunjukkan tadi. Yang kita katakan tentang etika, tentang cara bercakap, pemakaian, penampilan dan sebagainya, dia tidak bersifat sementara, tapi dia mesti dibawa dalam career-nya. So, mungkin dalam sesi temuduga, 10 minit, 20 minit, 30 minit, kita tidak boleh untuk menilai secara holistik ataupun analitik tentang seseorang itu. Saya tidak boleh katakan kalau saya bersembang dengan orang 30 minit dalam temuduga, saya dah tahu dah calon ni luar dalam. Dia ni takat 3 bulan je kat syarikat ni. Tak lama dia ni. Memang hanyut budak ni. Tak. Kadang-kadang kita melihat daripada satu sudut, adanya untuk kita ambil itu sebagai ujian dan adanya juga calculated risk. Risiko yang dijangka. Dia mungkin tak boleh ni, tapi saya ada plan untuk bantu dia ni. Dan sebagainya. Dia mungkin boleh ini tapi tak boleh ini, tapi ini tidaklah kritikal. Bidang ni dia masih boleh belajar bila menjawab jawatan. So, dua-dua kena perlu. Baik, sedikit Ustaz, sambungan soalan saya. Sebenarnya boleh. Saya buat soalan berantai sedikitlah. Tak susah pun, tak susah pun. Ini namanya esei berstruktur. Jadi itu pekerja. Bagaimana pula mereka yang berjawatan sebagai pemimpin? Adakah juga bukan seperti sebelum mendapat jawatan, bagusnya, terbalik pula, bagusnya berkhidmat. Tetapi bila dah memegang amanah, macam-macam pula hal. Baik. Pertama, ia adalah kerana
sememangnya sikapnya daripada awal banyak sebenarnya menzahirkan dan menunjukkan negativity. Artinya dia tidak ikhlas daripada awal. Kedua, kalau sekiranya bezanya pula dengan yang kedua, dia mungkin orang yang biasa-biasa. Tapi bila diberikan jawatan yang luar biasa, maka kemungkinan dia terpaksa mengamalkan teori macam yang Thorndike sebut dalam bukunya, teori cuba jaya. Dia kena cuba dulu, baru dia berjaya. Tahun yang pertama mungkin dia ada error dan sebagainya, tapi dia memperbaiki. Sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan, itu tak salah. Itu tidak menunjukkan yang dia berdosa, tapi mungkin satu-satu benda itu dia tidak boleh selesai overnight. Dia mungkin memakan masa, kena siram baja, masuk baja, siram dengan air, pastikan dia tunas dulu, lagi 5 tahun baru nampak buahnya. Kemungkinan begitu. Tapi untuk pemimpin, cantik kalau kita ambil sepotong hadis secara ringkas daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sahih ini berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan, ja'ala lahu wazira sidqin." Kalau Allah, tanda Allah nak bagi pada pemimpin ni satu kebaikan, satu keberkatan pada mana-mana yang pegang jawatan, tak kiralah jawatan apa. Caranya apa? Indikator Allah kata Allah akan bagi kepada dia subordinate, staff, pembantu yang baik juga. Pembantu yang jujur. Pembantu yang jujur ini maksudnya apa? Idza innasiya zakarahu. Kalau kita pemimpin, kita terlupa, ada orang yang ingatkan kita. Tak adalah kita silap, orang kata, tak okey bos, semua okey. Macam mana orang kita kat sana semua okey bos, settle. Padahal macam-macam masalah. Tak. Yang keduanya adalah wa in zakara a'anahu. Dan kalau sekiranya kita ingat, kita tahu nak buat, kita jelas misi kita, kita lantik orang-orang yang akan bantu kita. Itu tanda pemimpin yang baik. Pemimpin yang hebat ini bukan kerana kadang-kadang dia sendiri itu hebat. Tak. Tak semua orang mempunyai karisma yang boleh stand alone. Tetapi pemimpin yang hebat kerana disokong, bantu oleh pembantu-pembantunya yang ada dalam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ini pula sebagai sambungan, wa idza arada bihi ghaira dhalik, kalau Allah tadi Allah nak bagi kebaikan, tapi kalau Allah tanda nak bagi keburukan pada satu-satu pemimpin, cuma dalam hadis ini Nabi tak sebut buruk. Nabi kata kalau Allah nak bagi selain daripada itu, selain daripada baik, ja'ala lahu wazira su'in. Nanti cara dia interview, cara dia ambil orang, Allah akan bagi dalam dia punya office ni semua orang yang bermasalah. Betul. Masa dia tu habis dekat pejabat dengan balik rumah fikir masalah orang. Salah ni. Aku dah buat gini tapi pasal tak berubah. Aku dah tunjukkan ini misi, ini visi, ini KPI, ini SKT, kenapa tak dapat capai dan sebagainya? Kerana sifat subordinate ini, innasiya lam yuzakkirhu. Kalau ketuanya tak ingat, terlupa, dia pun tak nak mengingatkan. Biar tak sebut, dia settle, tak payah bagi tahu dah dan sebagainya. Lantaklah dia, selamat kita. Wa in zakara lam yu'inhu. Kalau bos tu bagi tahu, ketua tu dah sebut ini kita kena buat, dia tak nak pula tolong. Lantas pemimpin berjaya, balik pada apa yang dah disebut sebagai rumusnya, dia berjaya satu kerana dia ada misi dan visi, kedua dia mesti dibantu. Betul. Oleh orang-orang yang berkelayakan. Maksudnya pemilihan orang yang berada di kiri dan kanan itu sangat penting. Benar, setuju. Sangat penting. Baiklah Ustaz, Jura Azlin di Facebook ada 2 soalan, katanya, garis panduan, apakah garis panduan yang diletakkan Islam berkenaan dengan bab memegang amanah? Garis panduannya macam mana dari meminta jawatan ni? Yang kedua, macam mana ciri-ciri pemimpin yang dilarang dari meminta jawatan dan kekuasaan? Baik. Terima kasih Da'i, soalan yang baik. Kita ambil yang pertama dahulu. Berat ni soalan 1 dan 2. Semua arah sekebat je hari ini. Itulah. Saya ingin menyantuni soalan yang pertama tentang bab ataupun garis panduan meminta jawatan ataupun meminta amanah ini. Dalam sepotong hadis riwayat Abi Dzar radhiyallahu an, Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu sesi privasi dengan Abu Dzar radhiyallahu an. Kata pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka da'ifan. Ini dia tak cakap dengan semua orang ni. Betul. Dia berdua saja. Nabi kata, wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ni dalam bab kepimpinan, pegang jawatan, kamu tak mampu. Kamu da'if, kamu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Kenapa aku katakan begitu? Sebab aku sayang kamu, wahai Abu Dzar, sama macam aku sayang diri aku sendiri. Aku tak nak susahkan kamu nanti kalau kamu pegang ataupun jawatan ini. Ya, ini adalah merupakan antara pesan Nabi. Mengapa? Sebab
Abu Dzar radhiyallahu an juga pernah meriwayatkan sepotong hadis yang dia pernah tanya pada Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni? Nabi, kau tak nak ambil aku ke, bagi jawatan pada aku ke? Nabi, tak ada ke apa-apa portfolio untuk aku? Kan kita best friend. Pada rapat tu. Kita rapat. Kita sama sekolah. So, contohnya kan, sama universiti dulu, Fakulti Sains Sukan dan sebab contoh juga. Kena lagi. La ilaha illallah. Kan? Tak ada apa-apa ke yang kau boleh bagi pada aku? Kita dah kawan lama, kita dah kenal lama. Ala tasta'miluni, maksudnya itu. Yang kau tak nak bagi apa jawatan ke aku ke? Tak ada apa-apa job yang ni ke? Bagilah satu. Abu Dzar minta pada Nabi. Subhanallah. Abu Dzar ini juga dalam banyak hadis yang biasa ikut Nabi Qiyamul Lail tu. Betul. Waktu malam yang orang lain tak tahu, tapi dia pun minta jawatan juga. Tapi minta jawatan itu, Nabi SAW kata apa? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi pun letak tangannya itu ke bahu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maksudnya bila Nabi dalam buku yang menyatakan tentang body gesture, bila Nabi letakkan tangannya itu di mana-mana badan sahabat, bahu, peha dan sebagainya, ia menunjukkan bahawa dia bersifat keibuan, kebapaan, kekeluargaan. So maksudnya begitu, mesra. Kata Nabi SAW, innaka da'if. Sesungguhnya kamu da'if. Wa innaha amanah. Tapi yang ini adalah merupakan, kerja ini adalah merupakan amanah. So garis panduannya adalah, kamu boleh kalau nak minta, tapi kamu kena terima bahawa kalau kamu ditolak ataupun rejected, tak diterima, maka ada sebabnya. Yang mengambil kerja juga, maka dia kena ingat utamakan amanah berbanding dengan keperluan untuk berlaku baik kepada orang semata-mata nak jaga hati orang. Itu dia pokok pakalnya, amanah. Baiklah, untuk menjawab soalan kedua, sebentar lagi berkaitan dengan sifat yang dilarang sebagai seorang pemimpin, insya-Allah kejap je lagi Ustaz. Boleh, insya-Allah. Jadi terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bahkan setiap hari mungkin anda sibuk, yang berniaga dengan perniagaannya, yang sibuk dengan bekerja dengan kerjayanya. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Cumanya satu syarat, jangan sekali-kali berhenti untuk menuntut ilmu. Termasuklah hari ini ilmu kita bincangkan bersama dengan yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Irfino bin Johari, Pensyarakanan Pusat Pengajian Islam Umum dan Bahasa UPTM, yang mana kita bawakan topik hadis dan amalan meminta jawatan. Baik Ustaz, soalan kedua Jura Azlin tadi berkaitan dengan apakah sikap ataupun sifat yang dilarang, ciri-ciri yang dilarang kepada pemimpin yang meminta jawatan dan kekuasaan tu. Baik, terima kasih kepada dai. Yang pertamanya adalah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, itu adalah perkataan dhaif. Dua kali Nabi ulang kepada Abu Dzar radhiyallahu an, artinya lemah. Lemah di sini dalam erti kata kita bila minta jawatan, yang pertama kekurangan ataupun ketidaksesuaian kita dengan keperluan yang diletakkan dalam skop kerja ataupun kita panggil sebagai JD, job description. Deskripsi tugasan itu apa. Kalau ada pada kita, maka insya-Allah kita layak. Tapi kalau memang tak ada, kita kata tak apalah, aku nak mohon juga dan sebagainya, maka itu adalah merupakan satu kesalahan. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai cara yang lain untuk bantu kita memberikan. Bukan saja meminta jawatan, mendapatkan projek dan sebagainya juga, ia merupakan suatu yang sangat-sangat penting untuk diteliti. Bukan saja dihukumi, tapi diteliti dan diberikan pertimbangan yang sangat wajar. That's why kita buat surat kan, kita akan tulis belakang tu pertimbangan wajar. Artinya manusia akan ada favoritism. Betul. Hebat macam mana pun kau, tapi kalau dah aku suka dia, aku akan suka dia lah dan sebagainya. Kita tak boleh nak paksa orang untuk suka kita. Betul. Masing-masing ada, istilahnya macam mana ya? Pandangan? Ada tekaknya sendiri. Tekak aku, tekak engkau. Begitu. Selera berbeza. Selera berbeza.
Ada orang kata musang lebih sedap. Tak, ada orang kata duri hitam tu yang lebih sedap. Masing-masing lah. Itulah ada orang yang kata aku kampung pun tak apa. Saya di 24. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang keduanya pula adalah yang dilarang untuk minta jawatan adalah mereka yang biasa bergelumang dengan perkara-perkara yang fahsyak dan juga mungkar. Maka yang ini dia kena perbaiki diri dia terlebih dahulu, barulah dia boleh dan juga layak. So itu sangat-sangat penting dan dia apply pada mana-mana disiplin bidang kerjaya sekalipun. Itu yang kita risau, Ustaz. Sebab dalam mengejar jawatan tu ramai terlupa yang bab tu. Iaitu untuk membuat koreksi diri, membuat penilaian diri dan juga pembetulan diri. Itu yang ramai tak mampu buat. Baik Ustaz, mungkin di hujung ni juga kita nak ajak para penonton untuk bincangkan juga berkaitan dengan hati. Cumanya Ruby Abu Bakar di Facebook ni. Kita nak bawakan soalan beliau yang kedua, iaitu tadi Ustaz dah cerita tentang beban yang berat. Yang kedua ni, kita nak bawakan soalan beliau yang kedua, iaitu bagaimanakah pula hukuman bagi pemimpin Islam yang memegang jawatan tapi sanggup menghina sesama Islam di akhirat kelak jika pemimpin itu tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Macam mana tu Ustaz? Baik. Subhanallah. Kalau saya terpanjang, tahan saya. Sebab ini banyak benda yang kita nak cerita ni. Itulah pasal. Tapi saya cuba ringkaskan, insya-Allah saya faham. Saya sebut macam tu pun dah muka cuak dah pada da'i dah. Bukan sebab nasib baik saya moderator. Kalau panel ni susah nak jawab. Silakan. Yang pertama saya ambil soalan ini dan saya santuni, boleh digabungkan ni rasanya ni. Berdasarkan sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sekumpulan riwayat daripada Abi Hunaidah, Wa'il bin Hujr bin Juhran radhiyallahu an. Wa'il bin Hujr ini kata sekumpulan orang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara?" Apa pandangan kau wahai Nabi? Apa kita orang nak buat? Apa solusinya? Apa tindakan? Apa hukumnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemimpin-pemimpin ni yas'aluna haqqahum. Mereka pergi mana-mana pun minta kita untuk sokong dia, untuk sokong apa misi dia nak buat ni, kena bersama dan sebagainya. Wa yamna'una haqqana. Tapi dia tak tunaikan pun tanggungjawab dia. Dia tak bagi pun amanah dia. Fama ta'murna. Kau nak kami buat apa wahai Nabi? Mereka datang jumpa Nabi itu breathing in the neck, nakkan Nabi bagi jawapan. Maka Nabi SAW fa'arada anhu. Bab-bab macam ni, bab-bab tegur orang, silap, hukum pemimpin ni daripada rakyat ni, Nabi tak jawab. Nabi berpaling. Datang lagi dia pusing jumpa Nabi, tanya sekali lagi. Kali yang kedua barulah Nabi SAW menjawab, "Isma'u, hendaklah kamu dengar, wa ati'u, dan hendaklah kamu taat." Nabi tak letakkan hukuman pada pemimpin tu. Nabi tak memang betul. Memang out lah dia tu. Tak boleh langsung lah memimpin dan sebagainya. Tak membawang lah. Membasal. Tidak. Tetapi Nabi sebut apa? Dengar dan taat. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Mereka pemimpin. Ya betul. Nabi kata. Nabi tak kata mereka salah. Tapi Nabi bagi indikator. Mereka akan ada benda-benda yang mereka dipertanggungjawabkan yang memang kena jawab dan memang ada consequences. Tapi kamu sebagai pengikut pun kamu ada consequences kalau kamu terlebih dalam mendakwa ataupun klaim yang orang lain buat kekurangan dan kesilapan. Jadi dalam bab hukum ini jangan hanya lihat pada pemimpin tapi lihat juga pada orang yang dipimpin tadi. So kita ni nak jadi pemimpin yang baik, kita kena jadi pengikut yang baik dulu. Betul. So itulah bebannya. Berakhlak dan beradab termasuklah insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin sebagai pelan tindakan kita, mungkin Ustaz boleh kongsikan satu soalan yang mungkin mewakili para penonton di luar sana, iaitu sebagai khulasah kita. Meminta jawatan sudah pasti apabila menerima jawatan akan membuat keputusan berasalkan ataupun berasaskan akal. Jadi akal ni dekat dengan hati. Iaitu setiap apa keputusan itu juga terkait dengan kebersihan hatinya. Bagaimana nak membentuk hati ini supaya kita menjadi pemegang jawatan ataupun yang meminta jawatan yang amanah dan Allah redha. Right. Terima kasih pada da'i. Subhanallah. Persoalan hati, benda yang hanya kita dan Allah sahaja yang tahu, tapi Allah lebih tahu hati kita berbanding kita rasa kita tahu. Entah Nabi pernah sebut la yaqdina hukman baina ithnain wa huwa ghadban. Dalam bab keputusan ni, lebih-lebih lagi dalam bab nak tentukan siapa dan siapa ni, jangan buat keputusan ketika mana sedang marah.
Dan digunakan dalam bentuk ghadban, dalam bentuk fi'il yang sebegini menunjukkan yang berlebih-lebihan. Masa kita sangat-sangat tak suka, ya aku kalau tengok muka dia meluat sungguhlah, ataupun tengah sedih sangat, tengah gembira sangat, tengah marah sangat, elakkan pada ketika itu paksa hati kita untuk buat keputusan. Dalam bab ini kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam Al-Quran yang hati ini always datang belakang sekali. Beri peluang kepada penilaian-penilaian dalam bentuk yang lain. Contoh, berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan berperanannya pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit sangat orang yang bersyukur. Al-Mulk ayat 23, As-Sajdah ayat 9 yang sama bunyinya. Maksudnya apa? Dalam buat penilaian pada hati kita, dengar dulu. Dan jangan dengar sebelah pihak, dengar daripada dua ataupun lebih daripada pihak-pihak. Sebab itu dalam perbicaraan maka panggillah berapa ramai saksi pun nak dan sebagainya untuk menunjukkan yang benar-benar tidak ada lagi keraguan yang munasabah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah disebutkan hati itu belakang sekali. Mengapa? Sebab pertama, raikan proses untuk penilaian. Penilaian menerusi pendengaran, al-absar, penilaian menerusi pemerhatian dan penglihatan. Pemerhatiannya jangan kita saja yang menengok, tanya orang lain, kau tengok dia macam mana? Tengok macam mana? Main tengok file dia, tengok report dia, benar ke dakwaan daripada dia dan sebagainya. Itu semua penglihatan. Last sekali baru hati. Kenapa? Hati ini dia filter, dia penapis. Penapis ni at the end of the pipeline, dia last sekali berkumpul segala-galanya dan kemudian barulah hati akan keluarkan yang sebenar untuk dilaksanakan oleh tangan, kaki, mulut, mata, telinga dan sebagainya. Kerana itu sentiasa diletakkan hati di belakang. Jangan kita dalam menilai orang letak hati depan. Maksudnya adalah marah dulu. Marah tu dulu tu, walaupun dia betul, kita tak akan mengaku salah kita. Kita akan cakap tu salah dia juga. Kalaupun kita terpaksa mengaku salah kita, sebab hati kita letak depan ni, telinga, mata semua letak belakang, hati tu kita letak kat depan, walaupun kita terpaksa mengaku kita salah, yalah saya salah, tapi yang saya buat ni je, yang dia buat tu lagi banyak. Kita akan jadikan orang lain jauh lebih bersalah. Kalaupun kita tak mensucikan ataupun seolah-olah salah, kita. semua salah orang lain, semua. Kita saja yang betul. Itulah yang kebiasaannya berlaku. Kerana itu dalam bab meminta jawatan ini, saya fikirkan yang terbaik secara ringkas ada satu hadis Abu Musa Al-Asy'ari pernah bawa dua orang lelaki yang dia kenal jumpa Nabi. Seorang lelaki ni kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, amirna." Wahai Nabi, lantik kamilah. Dan seorang lagi pun kata, samalah, aku pun macam dia juga. So Nabi SAW sebagai penutup menyatakan, wallah, sesungguhnya inna wallah, kami demi Allah, la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu, kami tak akan bagi kerja dan jawatan ini kepada orang yang meminta, au harisan alaihi, ataupun yang beria tapi dia sebenarnya tidak layak. Allah, itu yang kita takutkan. Baiklah Ustaz, terima kasih atas satu sebenarnya perincian yang begitu hebat. Cumanya sebagai penutup dan memurnikan program kita pada pagi ini, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbi la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau apa-apakan diri kami dan jangan berikan kepada kami keburukan atas pujian-pujian, kelebihan dan kredit yang diberikan oleh orang lain kepada kami, ya Allah. Dan janganlah pula engkau, ya Allah, memberikan kepada kami keburukan-keburukan. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ma la ya'lamun, apa yang orang tidak nampak keburukan kami, hanya engkaulah yang mengetahuinya, ya Allah. Waj'alna khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah ya Allah segala pujian orang-orang yang lain daripada kami kepada kami itu sebagai doa agar kami dapat berubah kepada keadaan yang lebih baik dan menjadi yang terbaik dalam apa yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakallah. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kembali kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan. Allahumma amin, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, semoga kita menjadi orang yang memegang jawatan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa, tak salah mengejar jawatan dunia, tetapi selangkah kita mengejar jawatan dunia, jangan lupa yang paling pantas mengejar kita ialah
jawatan Allah yarham ataupun arwah. Allah. Itu memang pasti. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.